Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal tadi, yang surah Al-Baqarah ayat 155. Yang mana Allah Taala telah memberi sedikit ujian. Ya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Ya. Allah Taala memberikan kita sedikit ujian daripada ketakutan. Ya. Bila mana kita sebut al-khauf, ya, ketakutan itu yang paling tinggi adalah ya, takwa ataupun khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf dalam ayat ini, ya, takut kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, datuk-datuk, tuan-tuan guru, ayahanda, bonda, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya puji syukur kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi dengan limpah inayah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umur, masih diberi kesempatan dan kesihatan yang baik insya-Allah kepada diri kita semua, untuk kita meneruskan lagi agenda dan sakibaki daripada umur kita. Jadi mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada petang ataupun pada maghrib yang berbahagia ini, Allah Ta'ala telah memilih kita antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita di antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang disebut Raudatum min Riyadil Jannah. Keberadaan kita bukan sebab kita rajin, tuan-tuan. Ya, Allah Ta'ala pilih. Walaupun kita masih dalam fasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID ni, maka dalam dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita kena merasa sangat-sangat bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal tadi, yang surah Al-Baqarah ayat 155. Yang mana Allah Ta'ala telah memberi sedikit ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Allah Ta'ala memberikan kita sedikit ujian daripada ketakutan. Bila mana kita sebut al-khauf, ketakutan itu yang paling tinggi adalah takwa ataupun khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf dalam ayat ini,
takut kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang peperangan, ketakutan akibat wabak dan sebagainya. Sebab bila mana diuji dengan keadaan begini, ada juga yang berkata kan, nak buat apa takut dengan COVID? COVID ni adalah makhluk Allah. Ya, betul. Tetapi bagaimana kita dianjurkan supaya bertemu dengan wabak ni, kita kena lari. Seumpama kita jumpa dengan singa. Ulama' memperincikan, kalau kita tengok dalam usul fiqh bagaimana ulama' memperincikan bagaimana kalau hal keadaan, perumpamaan kita naik kapal yang terbakar dalam keadaan kita tak pandai berenang. Apa yang kita kena buat? Kan? Adakah kita nak tunggu ataupun terjun? Tunggu ke terjun lah? Kan? Kita tak pandai berenang, tapi kalau kita tunggu kita akan mati. Kalau terjun, barangkali ada lagi ruang dan peluang kita. Jadi ujian-ujian yang Allah Ta'ala beri ini untuk apa? Untuk supaya kita bermuhasabah, mengkoreksi balik tentang pengabdian ataupun tentang amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Adakah bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala mahukan daripada kita, ataupun apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab kalau kita tengok, khauf tadi, yang namanya takut tadi, nampaknya sekarang ni macam tak takut dah. Kan? Tak takut dan tak sabar. Sebab di ujungnya ayat tadi, ayat ni kita baca tadi, apa dia? Wabashiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bila mana kita diuji dengan hal keadaan ini, ia menuntut kesabaran yang sangat tinggi. Tetapi kita lihat, macam kita sebut tadilah, ketakutan tu dah tak ada, kesabaran pun dah tak ada. Sedangkan kita boleh ambil sunnah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana ketika diuji dengan banjir besar, baginda tidak buat keputusan setelah beberapa lama duduk dalam kapal tu. Apa yang baginda ataupun apa yang Nabi Nuh AS buat? Dia hantar burung kan. Kemudian burung tu balik. Tunggu lagi, hantar lagi. Burung tu bawa balik daun. Tunggu lagi, hantar lagi. Burung tu dah tak balik-balik. Maknanya keadaan dah tenang dan daratan sudah ada. Adapun kita buka sepadan daerah pun dah, kan, dia punya tak sabar tu, take time, ambil waktu. Sebab kita bukannya total lagi dalam menghadapi hal keadaan ini. Dalam beberapa hari selepas buka sempadan daerah, belum buka negeri lagi, saya nak ke Kuala Selangor. Lalu kapal tu biasanya ada SDR lah dekat kuil tu kan, kuil kapal tu. Tapi bila dah buka sepadan dah tak ada lah. Tapi dekat kapal tu dah mula jam, slow. Setahu saya, kalau tak ada dekat SDR dekat situ, maknanya jalan akan lancar lah. Dan sebelum itu dapat maklumat daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang datang daripada sahabat bernam ketika itu membantu di pengurusan jenazah COVID di Shah Alam. Dia kata ada roadblock di Simpang 4 Jeram. Simpang 4 Jeram yang pergi ikan bakar tu. Di situ ada roadblock. Dalam pemikiran saya, kalaulah roadblock itu berlaku di sana, kenapa mesti jam di kapal? Maknanya jauh lagi ni. Dalam perjalanan tu ada yang patah balik.
dalam kita punya apa ni, oh ni mungkin tak ada lesen lah kot, ataupun tak ada road tag. Rupa-rupanya tak sampai jeram tuan-tuan, dekat Pantai Remis tu. Pakat-pakat pusu-pusu nak pergi Pantai Remis. Ya. Yang dikabarkan, ya, kalau pergi Pantai Remis waktu itu, tak nampak pantai tu, yang nampak orang dengan kereta. Yang tak dapat masuk pergi mana tuan-tuan? Dia patah balik, rupanya dia masuk ke kebun-kebun sawit tepi jalan jeram tu. Ya. Dia buka kemah kat situ, BBQ kat situ. Ya. Tak salah tuan-tuan, tapi tak sabar tu. Kan? Nah, tu. Begitu juga dengan hal keadaan yang lain yang boleh kita lihat. Ya. Bila berlaku keadaan ini, kita dah sebut dah dalam perjumpaan kita yang lepas. Hikmahnya apa dia? Allah Ta'ala nak kita bersatu. Ya. Allah Ta'ala nak kita bersatu, ya, dalam menangani hal keadaan yang kita hadapi sekarang ni. Siapa sangka yang kita sebut, ya, anak-anak yang duduk di universiti, anak-anak yang duduk di mana, di kolej dan asrama, balik duduk bersama dengan keluarga di rumah. Ini adalah ruang dan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang sebelum ni kita tak pernah terlintas pun di fikiran kita. Antara lainnya apa dia? Untuk supaya kita memperbaiki dan memperbetulkan balik institusi keluarga kita. Ya. Kita dapat solat berjemaah. Ya. Kemudian kita dapat berpuasa bersama-sama. Banyak hal, ya, aktiviti-aktiviti yang kita dapat lakukan bersama anak dan isteri kita waktu ketika itu. Dan dalam 5 waktu kita berjemaah, ini adalah ruang dan peluangnya untuk kita sebagai ketua keluarga untuk apa? Paling-paling tidak pun ambillah 1 atau 2 waktu untuk kita tausiahkan kepada anak dan isteri kita, ya, berkenaan dengan apa yang kita hadapi hari ini dan apa yang kita kena persiapkan untuk kita hadapi hari ke depan ni. Semua orang bercakap tentang inilah peristiwa akhir zaman, kan? Banyak yang itulah hal keadaan dia. Ya. Kalau kita tengok hadis riwayat, ya, Jabir bin Abdullah, ya, yang dikatakan, ya, baginda Rasulullah diutuskan dengan saat berlakunya hari kiamat seperti dua jari, kahatain, jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya hampir sangat. Yang mana baginda Nabi SAW sebutkan itu ketika 1400 tahun yang lampau. Yang mana kalau kita tengok 2 jari kita ni, tidak diselangi oleh apa-apa jari di situ. Ya. Makanya, ya, ini adalah ruang dan peluang kita untuk memperingatkan diri kita dan ahli keluarga kita, sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Inilah ruang dia. Sebelum ni kita tak dapat. Ya, anak kita masuk universiti, anak kita duduk kat asrama, kan? Kita pula sibuk dengan kerja kita, ya. Tapi Allah Ta'ala dah bagi kita ruang itu. Yang kita pun tak tahu yang ke depan ni bagaimana hal keadaan dia. Maka kita jalankan amanah dan tanggungjawab kita, ya, ketika mana inilah untuk kita sampaikan kepada anak isteri kita, ya, betapa kita perlu persiapkan. Ya, kita tak ada masa dah tuan-tuan. Ya, kita tak mempunyai masa dah. Ya, sebab masa itu sangat hampir. Jadi kita kena peringatkan anak dan isteri kita, ya, supaya sentiasa bersedia dengan bekalan-bekalan untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita lihat apa dia, ya, di media sosial, kan, ya, bergaduh. Yang ideologi politiknya, kan, lepas tu yang vaksin tak anti vaksinnya. Adakah ini yang Allah Ta'ala nak daripada kita?
Allah Ta'ala suruh kita bersama dan bersatu. Wa naqsim minal amwal, dalam ujian Allah Ta'ala berikan ini ada yang kekurangan daripada harta. Kalau kita lihat jiran-jiran kita, saya tak pasti kalau di Al-Falah ni macam mana hal keadaan dia. Tapi kalau di Puchong sana, Masjid As-Salam tu, sangat-sangat, orang kata apa, ramai yang terkesan. Jadi ini adalah ujian untuk siapa? Ujian untuk kita. Kekurangan yang mereka hadapi, kita pun kurang dalam ujian ini. Tetapi ada yang lebih memerlukan. Jadi di sini berperananlah kita sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Buat baik kepada jiran-jiran yang hampir ataupun jiran-jiran yang jauh. Bukan kita nak jaga tepikan jiran kita, tuan-tuan. Kita ambil tahu. Kan? Tak maaf kalau saya sebut. Kalau boleh jangan sampai bendera putih dikibarkan. Kalau bendera putih dikibarkan di taman itu, bermakna ada masalah kejiranan di taman itu. Kalau kita orang yang prihatin terhadap jiran, maka tak mungkin ada yang sampai angkat bendera putih. Dan peranan kita adalah itu. Buat baik dengan jiran. Bila sebut jiran, tak di-highlightkan jiran itu mesti Islam ataupun seagama ataupun sebangsa dengan kita, tak. Siapa juga yang dikatakan dalam hadis 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, kan? Kalau duduk flat 40 atas, 40 bawah. Itu adalah tanggungjawab, dan inilah waktu untuk kita praktikkan bagaimana hidup kita berjiran. Sebab hal ini ditekankan selama malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa yang malaikat Jibril pesan ketika mana malaikat Jibril nak balik? Ya Rasulullah, jaga jiran. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu masa yang singkat ke? Setiap kali. Maknanya setiap kali. Malaikat Jibril pesan apa? Nak balik, ya Rasulullah, jaga jiran. Yang mana ketika berlaku pandemik ni, tuan-tuan, ada yang mak dengan ayah duduk di kuarantin, anak tinggal kat rumah. Itu belum yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Alhamdulillah, dikala dan ketika itu juga ramai yang ada inisiatif untuk sama-sama bantu. Wal anfus, dan kehilangannya nyawa. Akhir zaman berlaku kematian yang amat mudah. Berlaku kematian secara beramai-ramai. 16 Julai. 16 Julai itu saya dipanggil ke HQ, JAIS, untuk apa? Bantu menyantuni jenazah COVID yang dah backlog di Hospital Kelang, H-Star. Bagaimana hal keadaan waktu itu, saya sendiri pun macam Allahu Akbar. Tak terbayang, tak pernah terlintas di fikiran kita akan berhadapan dengan situasi yang sangat kritikal ketika itu di hospital tu. Jenazahnya, tak boleh nak katalah, yang dalam apa, kontena lah. Lepas tu yang dekat bilik forensik itu pun jenazahnya dah macam tu hal keadaan dia.
Jadi saya diminta, ya, Ustaz diamanahkan untuk mengetuai pengurusan jenazah COVID ni, ya, untuk kita keluarkan ataupun kita santuni jenazah-jenazah yang dah backlog tu. Termenung tuan-tuan. Kan? Namun di ujungnya, ya, kita ada anak, ada isteri. Kan? Nak bawa diri kita ke tempat yang sangat berisiko. Oi, termenung tuan-tuan. Orang kata tak tentu arah dia buat. Tapi itu adalah amanah yang akhirnya, ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tak serahkan balik itu kepada Allah, ya, mungkin kita pun tak, sebab itu adalah tanggungjawab fardu kifayah. Kalau kita tak uruskan, maka siapa lagi yang akan uruskan? Jenazah siapa? Jenazah saudara-saudara kita, tuan-tuan. Ya. Tu. Kemudian bila kita dah terima tu, kita pula kena ada tim. Takkan kita seorang-seorang nak pergi angkat tu, ya, termenung lagi. Sebab apa? Nak bawa kawan-kawan yang sihat-sihat, yang ada tanggungan, ada anak isteri ni ke tempat yang berisiko. Waktu tu, Julai tu, kita masih dalam peringkat vaksinasi tu. Ya. Dia syarat mesti 2 dos untuk menjadi sukarelawan waktu tu. Ya. Tanya sahabat ni, oh, minta maaf lah, Ana belum lagi, yang ni pun Ana belum lagi. Jadi kita, sedangkan kita kena cepat. Alhamdulillah Allah Ta'ala datangkan juga sahabat-sahabat yang dah dua dos, ya, untuk sama-sama. Waktu itu kita jalankan operasi secara bersepadu untuk kita keluarkan jenazah-jenazah tu. Bayangkan tuan-tuan, non-stop 20, ya. Dalam kita bawa keluar 20, yang masuk 30. Waktu tu koyak juga mental kita dibuat je. Kan? Bila nak selesai? Tapi itu adalah waktu kemuncaknya. Ketika mana bulan Ogos tu. Ya, tak ada cuti. Hari Merdeka ke Sabtu Ahad ke tak ada. Pagi dah dapat dah senarai nama. Kemudian kontak sahabat-sahabat, tim sukarelawan, berapa van kita nak pakai, berapa PPE kita nak sediakan, ya, untuk kita jalankan operasi tu. Ya. Hujan, panas, siang, malam. Dah tak ada waktu dah untuk kami waktu tu. Ya. Bayangkanlah tengah-tengah panas, orang kata apa, panas lit-lit, ya, pakai PPE. Allahu Akbar. Glove yang kita pakai tu air bertakung. PPE yang kita grip, ya, bertakung air. Peluh. Pernah satu ketika jenazah sampai, kita uruskan, turun, ya. Ada lagi 2 lubang liang tu masih kosong. Rupanya jenazah daripada Hospital Shah Alam 2 belum sampai, on the way. Kita sebagai ketua nak arahkan apa kepada tim kita? Suruh buka PPE. Tengah panas ni, ya, nak suruh buka. Kalau buka, dia kena melalui proses pakai semula jenazah sampai tu, ya, dengan SOP yang ketat. Dan satu suit PPE itu bukannya murah harga dia. Jadi hari-hari yang kita lalui itu, dalam pengurusan itu, kita telah menghabiskan ribuan duit untuk menguruskan jenazah itu. Ya. Sudahnya, kita buat keputusan, tunggu. Tengah panas ni, tak ada apa, pakak-pakak lah nyuruk kat sebelah van jenazah. Sementara nak tunggu jenazah sampai. Kemudian, terfikir juga, ya,
kalau dapat waktu hujan kita uruskan ni kan sejuk sikit. Oh, rupanya waktu hujan lagi sukar pergerakan kita. Lagi sukar sebab kita pakai PPE tu, dengan hujan dia jadi berat. Dengan tanah tak sekata, dengan bawa jenazah, kemudian kita pakai apa, face shield tu, dia jadi kelabu gitu kan dengan hujan lebat. Tergolek-golek sukarelawan kita, terkoyak PPE, terkoyak je kena keluar sebab risikonya sangat tinggi ketika itu. Jenazah yang dah setahun, 7 bulan, 5 bulan, dan hibanya kita ketika mana waris tak dapat nak sama-sama menguruskan jenazah tu. Mereka hanya bertemu dengan jenazah ketika mana di tempat forensik waktu pengecaman saja. Itulah pertama dan terakhir selepas jenazah tu dibawa ke MAIPS ke, ke hospital Sungai Buloh ke. Itulah pertama dan terakhirnya waris akan tengok untuk kecam ini jenazah waris dia. Itu pun dekat cerminnya kan, kita buka tunjuk waktu tu raungan, tangisan, kita yang menguruskan ni, oh lain macam tuan-tuan. Kemudian setelah pengecaman tu kita ambil nombor, bagi kepada data-data dia, bagi kepada van jenazah akan bawa dikubur, akan sambut, tim dikubur akan sambut, kemudian dimasukkan dalam liang, dan itulah nombor yang diberikan kepada ahli waris untuk dia tahu yang liang di nombor berapa. Suasana tu suasana yang tak pernah kita fikirkan, saya sendirilah tak pernah fikirkan, tak pernah terlintas pengurusannya tu. Malam keluar jenazah, senarai nama, buat persiapan, dan dalam masa beberapa bulan benda tu tak berhenti. Balik, isteri dah sediakan baldi dekat luar yang ada klorok dan juga Dettol. Baju yang kita pakai tu, kita mandilah kat mana, kat masjid biasanya lah. Kemudian baju itu diasingkan. Setelah sanitize, kita masuk rumah, penjarakan sebab kita berisiko. Bolehlah tengok anak daripada jauh kan. Paling sedih tengok isteri daripada jauh kan. Dia punya hal keadaan, lebih-lebih lagi ketika mana varian Delta tu. Itulah antara ujian yang Allah Ta'ala berikan dengan hilangnya ahli keluarga, hilangnya waris tersayang. Dan sampai setakat saat ini kita masih, kalau tuan-tuan scroll kan, innalillah, innalillah, innalillah. Bukannya orang jauh tuan-tuan. Adik-beradik kita ada yang kehilangan ayah. Ketika ditapak TPI 21 Shahlam tu, datang ahli waris untuk sign permit kubur tu, kita pun tengok 2 hari lepas 2 hari lepas mak saya, ni ayah saya pula. Allahu Akbar. Yang waris-waris tengok daripada pagar je. Kita yang nak menurunkan jenazah tu pun rasa macam kan. Pernah juga kita usulkan, apalah kiranya salah seorang daripada waris sudah kita letakkan untuk bantu. Tapi biasanya kalau ada kematian, waris-waris akan jadi kontak utama ataupun kontak yang dikatakan positif. Kebanyakannya macam tu. Biasa yang datang tu pangah dia daripada tahan negeri mana-mana datang.
Dan pernah berlaku juga seorang ayah masuk dalam liang turunkan anak dia. Lepas tu dia tak nak naik. Jenuh, kuat kuasa, pujuk suruh naik. Sebab apa? Tak sangka. Anak dia elok-elok, sesak nafas, hantar MAIPS, kan? Lepas tu, tahu-tahu dah tak ada. Nampak tak? Kematian yang mudah di akhir zaman. Dan ini bukan waktu untuk kita, bukan lesen, walaupun dah buka negeri, masjid pun dah boleh dalam keadaan macam ni. Bukan waktu untuk kita rasa selesa, tuan-tuan. Kita sentiasa kena berwaspada, sentiasa beringat. Tambah-tambah pula hari ni masih dalam keadaan apa? Naik, turun, naik, turun, kan? Alhamdulillah, dengan adanya vaksinasi, tapi etikot kita janganlah kerana vaksin tu, kan, nak bagi sihat, nak bagi sakit ni Allah Ta'ala. Tapi dengan adanya vaksin, kita ikhtiar, Alhamdulillah, kami yang bertugas di forensik untuk keluarkan jenazah tu, kita tengok Dr. Syazwan yang duduk di Heshtar Kelang tu dah senyum. Sebelum tu jangan, budak muda, doktor yang muda, betapa ketatnya muka dia ketika mana kan. Tapi bila mana dah kurang, lepas tu yang stage 5, stage 4, dah tak ada, dia pun dah nampak senyum. Sebab yang kena jangkitan ni, kalau kena 2 dos pun masih dijangkiti lagi. Cumanya bila dia masuk ke hospital, dia pergi stage 2, stage 1, stage 2, keluar balik. Sebab dia ada protect. Yang tak ada, biasanya dia akan terus lah ke peringkat seterusnya. Yang kronik pun macam tu juga. Jadi kita nampak hal keadaan itu. Dan kita tim dapat buat jangkaan yang mana dalam bulan September kita akan dah kurang lah. September betul, masuk Oktober dah dia jadi daily jenazah harian. Sekarang ni pun masih ada, tapi kita dah buka, maknanya dah boleh bawa balik kampung. Sebab di setengah-setengah kampung dah ada tempat khusus untuk jenazah COVID. Yang saya cerita ni di peringkat awal tu. Kalau tuan-tuan pergi tapak perkuburan Islam Seksyen 21, itulah pemusatan yang pertama. Dah macam padang bola lah. Dah macam padang bola jenazah. Hikmahnya, kami dan tim MBSA, dengan KKM, dengan PKD semua jadi macam adik-beradik kat situ. Saling, orang kata apa, tu. Cuma tak tahan tu lah, waris-waris tu lah, kita duk berasa macam Kemudian backlog pada jenazah siapa? Jenazah foreigner. Sebab jenazah foreigner ni dia terikat dengan apa? Kedutaan. Kita tak boleh uruskan suka-suka hati. Jadi kita terpaksa tunggu. Ini pun pihak forensik Heshtar minta tim JAIS, orang kata apa, jangan tarik handbrake dulu, tunggu sampai bulan 12. Jadi kita dalam mood apa? Mood standby lah. Walaupun hari-hari ada kematian, tapi tak banyak macam dulu. Jadi kematian demi kematian yang Allah Ta'ala uji kita ni, supaya kita sentiasa beringat. Allah Ta'ala pilih mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan COVID. Supaya apa? Supaya kita ingat, supaya kita muhasabah balik yang kita pun kalau tak COVID pun kita akan pergi melalui jalan yang sama, proses kematian itu. Dan berita-berita kematian ini sepatutnya menjadi apa kepada kita? Peringatan lah, peringatan untuk kita semua. Bukan waktunya untuk kita rasa selesa, kan? Walaupun dah dibuka itu, buka ini. Sabar tu kena ada.
Ni bawa pula contoh. Saudi dah semayang rapat-rapat Ustaz. Ni bila lagi kita? Sabar. Kan? Sebab apa? Sebab kita ada yang berautoriti dan mereka lebih arif tentang apa yang mereka buat. Ya. Kita ikut. Ya. Ni agenda apa? Macam-macam agenda lah kan. Agenda Yahudi lah. Ya, macam-macam. Sedangkan orang Yahudi pun dia kata benda yang sama. Ni agenda Islam ni. Suruh pakai niqab pula, tutup-tutup ni. Kan? Jadi kita riliskan diri kita, lapangkan diri kita, jauhkan daripada bersangka-sangka. Sebab itu lebih baik untuk kita, ya, daripada kita menjerumuskan diri kita pada benda yang membawa kepada persengketaan. Sebab persengketaan yang kita wujudkan ataupun yang ada tu pasti akan merugikan. Pasti akan merugikan. Ya. Sebab kita khawatir, kita dah sebut, kita masa tak banyak. Amalan kita pun tak tahu macam mana. Kita tak nak kita berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti dalam keadaan muflis. Ya. Kita datang masjid, ya, sembahyang jemaah tak pernah tinggal, puasa, pergi haji, pergi umrah, sedekah. Tapi bila kita hadap depan Allah Ta'ala, tak ada. Sebab apa? Tadilah kita sebut tu. Kebarangkalian dengan persengketaan yang ada tu menjadikan amalan-amalan kita hilang. Sebab kalau kita tengok dia lebih kepada fitnah, sangkaan, ya, caci maki, ya, kita kena elakkan daripada kita terjerumus dalam hal keadaan yang begitu. Rugi tuan-tuan. Ya. Dalam masa tak banyak. Lepas tu ada amalan sikit-sikit, habis. Ya. Kemudian was-samarat, ya. Samarat ni kalau ikutkan tumbuh-tumbuhan lah, ya. Bila kita nak terjemah tumbuh-tumbuhan ni, ya, barangkali orang yang bercucuk tanam pun tak dapat hasil, orang yang bekerja pun tidak mempunyai hasil. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Makanya tuntutan kesabaran tu yang kita nak highlightkan dalam pertemuan kita pada malam ni. Ya. Jangan terburu-buru dalam kita nak letak diri kita tu di mana. Sebab bola pun bergaduh. Kan? Sebab apa? Sebab banyaknya masa kita di rumah dengan benda ni. Tapi nak kata apa, kerja kita pun kat sini. Kan? Kerja kita pun banyak waktu ketika mana PKP ni dekat ni. Macam saya sendiri pun pagi-pagi waktu tim pengurusan jenazah tu, ya, pagi-pagi tunggu senarai nama. Kena buka benda ni. Tapi dalam tu kan ada macam-macam. Kan? Ya, sangkaan-sangkaan dan sebagainya. Ya. Anti vaksin, tak vaksin. Letih tuan-tuan nak jawab macam tu. Ya. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang dia tanya kita tu dan kita tahu dah perbualan itu akan sampai ke mana. Kan? Jadi kita bagi yang patut-patut je. Dia akan provoke. Sampai peringkat dia bagi video tuan guru, padahal tu tuan guru kita. Kita menghormati ilmu yang ada pada dia sebab dia adalah guru kita. Tapi dalam satu-satu benda yang berlaku ni kadang-kadang kita tak boleh nak setuju semua. Kan? Dia kata bodoh lah. Kan? Bahasa dia agak kasar lah kan. Bodoh lah kalau apa penyakit tu duduk kat luar, kita ambil penyakit tu isi dalam badan kita. Kuman tu. Kan? Tuan-tuan setuju semua ni. Kan? Kuman yang dilemahkan tu dimasukkan dalam badan kita.
kan, vaksin. Kalau nak kira bodoh, daripada kecil lagi kita dah dibodohkan. Tengoklah anak cucu kita, berapa banyak vaksin dia ambil. Kan? Yang apa, macam-macam lah. Ya? Sebulan, 2 bulan anak lahir tu kan. Tu. Dan untuk keluar negara pun, nak pergi umrah pun kita akan ambil vaksin tak? Kita akan ambil vaksin. Dan vaksin itu diambil daripada penyakit yang ada tu, dilemahkan kumannya, dimasukkan dalam supaya benda tu jadi protect dalam badan kita. Macam kita dipatuk ular. Ubat pada dipatuk ular adalah bisa ular. Kita kena gigit apa? Penyengat lebah. Ubat pada lebah, sengat lebah itu adalah daripada lebah juga. Kan? Macam kita kena patuk ular, bukan semua ular boleh tu. Tengok pula jenis apa ular tu. Kan? Itulah dia punya perubatan punya apa ni. Dan kalau kita belajar sains pun, badan kita memerlukan kepada apa dia? Bakteria. Memerlukan kepada kuman yang dia perlukan. Sudahnya saya tanya, dia makan roti tak? Dia kata, anak makan roti. Tak apalah. Kan? Sebab roti dibuat daripada yeast. Yeast tu apa? Bakteria lah. Kan? Jadi benda-benda macam ni boleh jadi sampai bertelagah kan. Sepatutnya tak perlu. Kalau dia rasa dia tak nak, ataupun badan dia tak boleh nak terima apa ni, dah. Kan? Kadang-kadang dia tulis juga dekat Facebook dia, saya bukanlah anti vaksin, tapi dalam dia punya tu, tikus-tikus semua telah bergembira. Sebab apa? Sebab manusia telah ambil alih sebagai bahan uji kaji. La ilaha illallah. Ada macam-macam. Itu dia. Jadi, yang berautoriti akan menjalankan tanggungjawab dia. Adapun kita, kan? Sebab kita apa dia? Ati'ullah, ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian panduan kita Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Masalih Mursalah dan sebagainya. Jadi dua ni pun dah jadi panduan cukup dah untuk kita. Kan? Bila sebut ijma', persepakatan ulama, ittifaq yang mengatakan ambil vaksin itu harus. Tapi bila balik ke negara, tengok pula ulil amri kata macam mana. Kan? Jadi kita berpandukan pada tu, khalas. Tak perlu nak gaduh, nak berkelahi kan. Yang akhirnya kita khawatir yang amalan kita lebur. Jadi muflis. Alladzina idza asabatuhum musibah. Yang bila mana diuji dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu adalah kata-kata ataupun doa yang terbaik daripada kita, dan tak semestinya menerima berita kematian sahaja kita sebut perkataan itu. Apa-apa bentuk musibah sekalipun, inilah sebutan yang terbaik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutupnya untuk pertemuan kita pada malam ni, dengan ruang peluang yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita, kita hayati sebaik mungkin, teruskan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang paling penting sekali, dijaga akidah, akidah kita itu. Sebab ancaman penyakit
datang barangkali ke barang kalian, ya, untuk pergi kepada rosak ataupun terjejasnya akidah kita ada di situ, maka kita kena jaga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita dah dilahirkan daripada perut ibu yang Islam, kita minta mati kita juga dalam keadaan iman dan Islam. Wallahu taala a'lam, ya. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan, ya. Ilmu yang sedikit ini panjang-panjangkanlah, sampai-sampaikanlah kepada especially keluarga lah, ya, anak, isteri, supaya apa? Kita tak dipertanggungjawabkan, ya, di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan bacaan doa tasbih kafarah suratul As. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal marad wa syada'id wal mihan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.